Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah subscribe channel aku and telah memberikan sokongan yang padu. Aku nak cakap thank you guys so much. Aku hargai sokongan korang. Aku rasa hari ni aku tak nak tayang banyak sangat lah cawan aku ni Okay, sebab yelah korang pun tahu kan, ni team apa, Man U kan. Man U sekarang ni kan bukan apa, Man U ni diorang terlampau power sekarang tau. Okay, terlampau power sampaikan sanggup untuk lepaskan 4 biji gol masa lawan Liverpool hari tu guys. Jadi disebabkan itu aku nak lebih tayang kat Tumblr aku lah Okay, cawan Man U boleh relax kat bawah ni kan. Okay, sebab diorang pun dekat bawah. Okay guys, untuk kisah hari ni yang aku nak share dengan korang, dia adalah berkenaan dengan seorang YouTuber yang ditembak mati guys semasa konsert. Okay, ataupun lebih detail semasa dia tengah sign autograph lah dengan dia punya peminat-peminat dia kan. Okay, tapi yalah, cerita ni memang aku nak cover pasal kematian YouTuber tu, tetapi dia lebih kepada aku nak cover pasal masalah keobsesan yang melampau. Keobsesian macam tu lah, obsession. Okay, obsession yang melampau terhadap sesuatu ataupun seseorang tau. Okay, so basically disebabkan keobsesian seorang lelaki ni kan telah menyebabkan kematian YouTuber ni. Okay guys, tanpa masa lagi, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. YouTuber ni ataupun slash penyanyi yang bernama Christina Victoria Grimmie yang telah dilahirkan pada 12 Mac 1994 di Evesham Township, Amerika Syarikat. Christina ni dia mempunyai seorang abang yang bernama Marcus Grimmie dan mereka adalah anak kepada pasangan suami isteri yang bernama Albert dan juga Tina Grimmie. So basically kan, Christina Grimmie ni kan, dia ni adalah seorang yang amat berbakat guys. Okay, dia memang ada bakat dalam nyanyian dan dia ni juga memang pandai untuk bermain piano sejak dia kecil lagi. So boleh dikatakan dia ni memang multi talented lah. Okay, sejak daripada dia kecil lagi kan, dia mempunyai suara yang amat merdu and dia punya piano skills tu aku boleh katakan memang padu lah. Jadi bila Christina ni kan, dia tahu yang dia mempunyai bakat untuk menyanyi and memang boleh nampak lah dia ni memang ada potensi yang besar untuk menjadi a big star, a big artist kan. Jadi dia hendak menyelahkan lagi bakat dia guys. Okay, so dia pun telah memulakan dia punya YouTube channel sendiri pada tahun 2009 dan YouTube channel dia itu dia telah menggunakan nama Zelda X Love 64 di mana pada time tu dia hanya baru berusia 15 tahun. Jadi pada time tu kan dekat US kan, dekat sana biasalah YouTube kan memang besar gila dekat sana. So diorang adalah menganjurkan macam a few pertandingan menyanyi untuk menunjuk bakat semua kan. Okay, so Christina ni dia join satu pertandingan ni yang dikenali sebagai My YouTube pada tahun 2011 and untuk pertandingan itu dia telah memenangi tempat kedua. So selepas dia telah mendapat naik juara untuk pertandingan itu, nama Christina Grimmie ni kan memang telah melonjak guys dalam industri muzik dekat US pada time tu, sehingga kan Christina ni dia mendapat peluang untuk perform bersama Selena Gomez. Bila dia dapat peluang macam tu, perform dengan Selena Gomez pula, memang dah obviously a big star pada time tu. Memang nama dia memang akan melonjak kau-kau lah pada time tu Jadi selepas dia dah perform konsert dengan Selena Gomez semua, okay, and dengan dia punya potensi untuk menjadi seorang big star dalam industri muzik dekat US tu, dia pun telah melancarkan 2 buah album guys. Okay, dan album pertama dia bernama Find Me iaitu pada tahun 2011 dan juga With Love pada tahun 2013. Dan apa yang boleh dikatakan, album Christina pada time tu memang mendapat sambutan yang hangat lah. Okay, jadi disebabkan itu kan, dia punya status dia punya nama dia semakin melonjak guys dalam industri muzik dekat US, which is a very good thing untuk dia lah. Okay, dia menggunakan bakat dia sepenuhnya dan juga mempunyai potensi untuk menjadi penyanyi yang lebih berjaya lagi.
Jadi macam aku cakap tadi lah, dia punya populariti tu semakin melonjak. Okey, kemudiannya dia telah menyertai satu pertandingan reality show dekat Amerika Syarikat yang dikenali sebagai The Voice. Okey, mesti korang tahu kan The Voice tu apa kan. Okey, dia pun telah menyertai The Voice itu semasa musim ke-6. So macam biasalah, pertandingan The Voice ni kan, sebelum diorang nak go to the next round kan, diorang nak qualify lah orang kata diorang nak kena go through satu audition tau. Audition ni dipanggil sebagai blind audition, di mana pihak-pihak juri mereka akan hanya mendengar suara contestant tu tau. Okey, kalau sedap diorang akan macam berminat lah untuk menjadi mentor kepada seorang penyanyi itu tau. So semasa blind audition tu kan, si Christina ni dia telah menyanyikan lagu yang difamouskan oleh Miley Cyrus yang berjudul Wrecking Ball. Dan dia punya performance pada time tu kan guys, dengan suara dia macam tu, memang telah memikat hati para juri. And pada time tu dia punya juri-juri dia pun memang bukan calang-calang guys. Okey, terdapat 4 juri dan 4 juri itu merangkumi daripada Usher, Blake Shelton, Adam Levine dan juga Shakira. Okey, so disebabkan suara dia memang padu gila, keempat-empat juri ni memang jatuh cinta guys dengan Christina Grimmie pada time tu. Jadi apabila pihak-pihak juri kan, dia dah macam betul-betul berminat nak jadi mentor dia, dia bergantung kepada Christina lah, siapa dia hendak memilih untuk menjadi sebagai mentor dia. And untuk musim itu kan, dia telah memilih Adam Levine untuk menjadi mentornya. And boleh katakan time tu Adam Levine punya team untuk musim ke-6 The Voice tu kan memang padu gila lah guys. Okay, sebab semuanya gempak-gempak. So sepanjang musim The Voice tu kan, okay, Christina akhirnya telah berjaya untuk mendapat tempat ketiga. Even though dia tak menang, tetapi dia punya reputasi sebagai seorang penyanyi memang melonjak gila guys. Okay, memang dah famous dah Christina Grimmie pada time tu. Pada 10 Jun 2016, Christina telah mengadakan konsert bersama kumpulan yang bernama Before You Exit di Plaza Live Orlando, Florida. And boleh dikatakan konsert pada time tu boleh dikira sebagai agak besar lah. Okay, ramai gila orang yang datang tengok tau. Okay, so macam biasalah lepas dia dah perform semua kan. Okay, dia dah habis menyanyi semua, artis-artis ni diorang akan pergi ke backstage lah. Backstage untuk berjumpa dengan peminat-peminat semua. And pada time tu Christina ni dia mengadakan sesi autograf bersama peminat dia. Dan Christina ni juga dia dikatakan sebagai seorang yang memang peramah guys, peramah, baik hati, and dia tak sombong pun dengan peminat-peminat dia. Okey, dia bukan apa nak cakap lah, okay, dia bukan macam yang lain-lain lah. Okay, macam peminat nak autograf ada yang macam sombong ke apa kan, tak kisahlah kan, Malaysia ke US ke apa-apa kan, ada je yang perangai sikit kan. Tapi bukan untuk Christina guys. Okay, jadi memang baik hati dengan peminat-peminat dia. Jadi sepanjang dia dah sign autograf untuk peminat dia semua kan, dia of course lah ada mengambil gambar semua kan, gambar borak-borak sikit dengan peminat dia kan. Okay, sehinggalah pada satu masa ini guys, terdapat seorang lelaki yang boleh dikatakan fanatik lah terhadap Christina Grimmie ni. Dia pun telah mendekati Christina, and apa yang betul-betul mengejutkan pada time tu guys, secara tiba-tiba Christina ni dia telah ditembak oleh lelaki tersebut dengan 4 das tembakan. Dan pada time tu, semasa sesi autograf tu, Christina dia bersama abang dia tau. Okay? Dan abang dia semasa tembakan itu telah berlaku, dia sempat untuk merebahkan lelaki tersebut tau. Okay? Tetapi malang sekali, penembak tersebut berjaya untuk melarikan diri sebelum dia membunuh diri dengan tembakan. So member sudah bunuh diri kat sana Okay, dah tembak Christina, tembak pula diri sendiri kan. Aku tak faham betul lah. Okay, jadi sementara itu Christina dia telah dikejarkan ke hospital dan kemudiannya telah disahkan meninggal dunia pada hanya usia 22 tahun. Muda gila weh. Okay, muda gila and berpotensi untuk menjadi seorang artis yang berjaya. Lagi-lagi bila dia ni adalah seorang yang amat baik hati dan juga peramah, which is a very very sad day lah apabila itu telah terjadi kepada Christina Grimmie. Mengenai penembak tersebut, okey, identiti dia dikenal pasti sebagai Kevin James Loibl. Dia ni adalah seorang lelaki introvert yang berumur 27 tahun. Dan dia ni boleh dikatakan kan, dia ni memang suka menghabiskan masanya dalam bilik dia dengan hanya bermain video game. Kaki gamer lah kot kan, mangkuk ayun ni aku rasa Jadi berdasarkan siasatan pihak polis kan,
Kevin Loebel ni dia tak mempunyai sebarang masalah mental tau, tetapi dia mempunyai satu keobsesan yang melampau terhadap Christina Grimmie. Dan satu lagi lah pasal Kevin Loebel ni kan, dia ni dikatakan dia tak pernah minat dekat mana-mana perempuan tau. Okey, tetapi sehinggalah pada satu hari ni kan, dia menjumpai YouTube channel si Christina Grimmie ni, and pada time tu dia telah menjadi obses terhadap Christina. Sampaikan dia punya obses tu dah menjadi melampau, dia sentiasa mengikut segala perkembangan berkenaan dengan Christina. Dan satu lagi lah berkenaan dengan si Kevin ni kan, dia terasa tercabar dengan ejekan kawan kerja dia tau, okay? Sebab kawan dia tahu yang dia ni memang obses gila terhadap Christina ni, sampaikan Kevin ni dia telah membuat pembedahan lasik mata, penanaman rambut, pemutihan gigi, dan juga dia bekerja keras untuk menghilangkan berat badan untuk mendapatkan keterampilan yang lagi menarik lah. Okey, dengan harapan dia boleh untuk memikat Christina pada suatu hari nanti. Dahsyat bai, sampai tahap macam tu Okey, buat lasik mata bagai, tanam rambut bagai kan, bagi aku memang ternyata lah dia punya obses terhadap Christina ni memang kau-kau guys. Dan kemudian Kevin ni dia menjadi terasa amat marah ataupun naik angin tau selepas dia mendapat tahu bahawa Christina ni dia ada menjalinkan hubungan dengan satu penerbit yang dikenali sebagai Steven Reza. Jadi itu berkemungkinan besarlah telah menjadi penyebab utama yang memaksa Kevin untuk bertindak di luar kawalan dia. Jadi selepas apa yang telah terjadi kepada Christina, selepas dia telah disahkan meninggal dunia, Majlis pengemumian Christina telah diadakan secara private pada 16 Jun 2016, di mana pengemumian itu segala kos itu telah ditanggung oleh Adam Levine, iaitu mentornya semasa The Voice musim ke-6. Dan pada masa itu juga Adam Levine dan juga semua musician dekat Amerika Syarikat pada time tu terasa amat sedih atas kehilangan Christina Grimmie, seorang perempuan muda yang mempunyai potensi yang teramat besar untuk menjadi seorang penyanyi yang berjaya. Jadi itulah kisah tragik yang telah terjadi kepada Christina Grimmie, dan juga ia menunjukkan bahawa itulah akibatnya apabila seseorang menjadi terlampau obses terhadap sesuatu ataupun seseorang dalam hidup dia, di mana dia punya pengakhiran tu dia telah membunuh Christina dan juga diri dia sendiri. So aku kurang enjoy dengan konten aku kali ni, and aku nak minta maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share. As always guys, never stop creating. I will see you in the next premiere. Assalamualaikum. Bye bye.